Bismillahirrahmanirrahim. Bunga kembang dalam helaian bagai intan kelepak permata. Telah lama dalam impian, buku bertandang di depan mata. Ilmu dan amal untuk direnung, moga berpadu sebagai ilmu. Panjikan ia laksana payung, dirgahayukan teguh pak teguh. Salam hormat, saya Fetri Hayam. Bertemankan cuaca yang mendung tetapi tetap rimbun dengan ilmu dan amal di Pesta Buku Selangor 2020 yang bercahaya dengan intelektual, intelijensia. Dan kalau ada sebarang saudara bersama kami di Facebook Live untuk kita kongsi pengalaman tentang buku, tentang kembara jiwa dan juga bahasa yang menyemarakkan sebuah pengorbanan dan perjalanan menuju ilmu yang gemilang. Tapi saya bukan host hari ini. Ada dua DJ sebenarnya yang akan bersama kita nak berbual petang ini dalam kehujanan, tapi ada rahsia dan hikmahnya. Okey. Ya Allah. Aidil dan Asma, ya betul Ya betul. betul. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ya Kita Allah. kan dah jadi takut lah nak cakap sekarang ni. Saya keras kejap. Macam Saya mana terkaku. tu? Asma dah terkeras lah. Apa-apa pun pertama sekali apa-pun, kita ingin mengucapkan terima kasih terima kasih. kepada Tuan Fetri Hayam kerana Ya, sudi datang ke betul. Pesta Buku Selangor 2020 di mana Aidil? Di Shah Alam Convention Center. Macam Ya. semalam saya tersilap cakap. Apa? SACC Mall. Oh, sebenarnya kalau ada keliru, dia betul-betul bersebelahan saja. Di belakangnya ada mall. Ya. Dan di depannya ada sebuah pusat untuk kita berkampung dengan ilmu, dengan buku. Okey, hari ini hari apa? Hari ini hari Khamis. Khamis. Nampak dia punya gemuruh hari Khamis ni. ke? Gubernur dah Habis. sampai. Khamis ke? Khamis. Sebab tu dia buah KH supaya ada Khamis. Khamis. kesan Khamis tu. Khamis. Oh. Maknanya Ya tak Allah, salah lah Masya Allah. selama ni. Ah, Saya sebut sambil-sambil perkhidmatan. tu kita dapat tips. Ya, dapat Aidil. tips. Ya, InsyaAllah. betul. Okey. InsyaAllah. Jadi dengan kalau kata kita mesti tentu nak tanya Ya. Tuan Fitri sendiri. Mhm. Boleh Tuan Fitri perkenalkan dah latar belakang macam mana boleh Berkecimpung dalam bidang pengacaraan. Okey, baik. Saya boleh katakan masa sekolah rendah lagi, sekolah menengah pun memang sangat obses dengan tampil di depan. Dan kalau ikutkan asalnya, saya ni memang seorang yang pemalu pendiam. Tetapi mujurlah Allah beri kekuatan untuk saya tampil ke depan, boleh bercakap. Tapi taklah semudah itu. Saya bermula dengan orang ketawa, orang bu, sorak dan sebagainya. Lama kita bina keyakinan. Jadi lama jadi pemidato, pendebat, pemantun, pemuisi, pengacara. Jadi sekolah tu dah memang jadi darah daging lah. Lepas bila kita tamat belajar, kita pun pergi ke uji bakat, hadiri pelbagai program dan sampailah jadi pengacara TV pada hari ini. Macam mana tu Tuan Fitri, daripada pemalu boleh jadi pengacara TV, boleh jadi pemidato. Macam mana tu? Ya, Kadang-kadang sebab ada saya nampak kalau rugi besar lah kalau kita ni hanya duduk di belakang kan. Saya rasa kena ambil peluang jugalah. Saya bermula dengan melihat orang tu buat apa, kita copy paste. Cara dia bercakap, cara pemenang tu berhujah. Jadi kita perlahan-lahan memula dengan kita tiru, lama-lama kita pun ada idea sendiri. Ditambah pula dengan kita membaca. Makin kita membesar, kalau kita dah duduk takut lama je kan. Kita kena tambah ilmu, upgrade dengan kemahiran. Kita bertanding, kalah menang semua tu membina keyakinan dan platform untuk kita. Maksudnya kalau dah kalah tu jangan anggap kita terus kalah. Sebenarnya kita sedang membuild satu platform untuk diri kita sendiri. Ya, betul. Tak lebih berjaya lagi. InsyaAllah. Saya nak tanya Tuan Fitri, Mhm. macam mana boleh dapat instant idea untuk buat? Macam tiba-tiba tahu program ni bertemakan ini, Betul. program ini bertemakan ini. Terus Dan dapat on the dalam pada spot. masa tu pula boleh pula buat pantun. Oh iyalah, sebab saya di arena penyiaran ni di Tu3 dah 17 tahun. Macam 17 kalau anda tahun seorang dah chef, pengalaman. ada kita bagi tahu je apa-apa ayam ke apa kan, mesti Ya, jadi boleh. kan. Jadi burger lah, jadi apa-apa. Maksudnya sama juga dengan MC pun, kita dah tahu dah permainan dia. Macam penyanyi lah, kita bagi tahu je key apa, lepas tu bila masuk jalan je. Sama dengan MC, bila kita dah ada pengalaman, kita boleh go 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 live. go live lah. goreng. Goreng. Boleh goreng lah maknanya. Bagi je ayat kita. Boleh go live, boleh goreng semua boleh go. Masya Allah. Masya Satu Allah, je yang saya itulah. rasa. Kita punya keyakinan level go live kita jawab. Kita nak goreng tu macam mana? Punyalah susah. Tapi bila tengok Tuan Fitri, kita rasa macam ada semangat. Kita pun nak goreng macam dia juga. Kita kena ada skill menggoreng. Skill menggoreng tu sendiri. Betul-betul. Dan kena dengan kita punya tajuk kita hari ni, tawan audien dengan bahasa. Ya, betul. Macam mana kita nak tawan audien kita dengan bahasa kita? Ya, sebab ada banyak perkataan seerti. Misal kata kalau kita pilih satu perkataan kan. Contohnya macam setiap perkataan walaupun maksudnya sama, tapi impaknya tu berbeza. Contohnya kita sebut mati, mangkat, apa lagi? Meninggal dunia, Meninggal dunia. maut terkorban, Maut. menghembuskan nafas yang terakhir, Oh, alah. menutup usia,
mampus, kojol. Setiap kataan walaupun maksud yang sama tapi impaknya berbeza. Ya, betul. Kalau kita dalam bahasa yang puisi, dia telah pun menutup usia pada umurnya berapa tahun. Kalau baginda yang bersabda semua tu, kita ada perkataan yang lain lah untuk setiap tu. Kalau sultan, bagaimana tanda hormat kita. Takkanlah kita nak cakap bahasa rempit kan. Yalah, betul-betul. Kalau dalam istana pun kita ada bahasa kita sendiri. Macam ampun tuan keberi buat ampun, sembah patik mohon dia ampun. Patik mohon ampun ini bapa penantuanku untuk membalik memulakan atau cara pada malam ini yang begitu indah bercahaya. Jadi ada dia punya skill-skill dia lah. Jadi bahasa tu main peranan. Kalau kita kata, adakah kita jenis yang kalau siapa orang macam saudari, kata, "Hoi Minah," ada tak impak dia? Ya, betul. Maksudnya cara kita memanggil, cara kita menyebut tu ada kesan kepada audiens yang mendengar tu. So kita kena tengok laras bahasa kita dengan laras audiens bahasa. yang macam mana. Laras bahasa ni dah keluar. penting. Kita panggil sebagai laras bahasa intim. Mungkin sesama mak rempit ada dia punya terma dia. Ya, betul. Mungkin sesama golongan maknyah kan ada dia punya bahasa dia kan. Apa contoh? Sesama makcik-makcik bawang ada dia punya bahasa dia. Ya, betul. Sama orang tua ada bahasa dia. Sama orang agama ada dia punya bahasa. Kalau dia orang bertemu pun, ya Habibi, Syekh yang Maulana kan ada dia punya bahasa-bahasa dia. Ada lenggok dia. Lenggok dia. Sama budak-budak muda sekarang ni, macam kalau kita orang lama macam Assalamualaikum, lama tak bertemu, moga apa kan. Tapi kalau budak-budak sekarang ni, lama tak jumpa doh, ada dia punya bahasa lah. Jadi Ya, betul. laras bahasa intim ni menentukan di mana kita berada. Kena pandai ubah lah. Mungkin dah kahwin ya? Ya, dah. Baru sahaja. Misalnya kalau ada orang ramai, tiba-tiba nak panggil isteri masuk ke bilik, macam mana nak cakap? Jadi mesti ada bahasa kiasan kan? Ya, betul. Contohnya macam, panggil apa? Sayang. Saya panggil sayang je. Sayang, jom kita menuju wawasan. Kan nak cakap, sayang jom kita tidur ke, tak boleh kan? Maksudnya ada bahasa intimate, bahasa intim sendiri tu. Okay. Kenalah dengan tema ni. Orang tak faham, jadi sayang tu faham. Jadi senang kita nak betul. komunikasi sebab ada kod-kod rahsia dalam Tapi bahasa saya intim. kadang-kadang kalau Asmah, saya akan guna kod rahsia 3 kali dengan isteri saya. Syarat untuk masuk bilik lah. Okey, apa? Macam tak itulah apa. saya gunakan the ham. Okey. Adakah macam saya tak langsung saya nak tanya juga. Kalau macam kita dengan kawan kita sedang live kan, kita nak interact dengan dia, boleh tak kita gunakan laras bahasa macam berdeham ataupun kita bagi syarat mata? Itulah sebab kalau kita dilihat orang, Di hadapan orang macam tak profesional kalau macam betul. tu. Ya. jadi mungkin ada, kalau kita dah kenal pasangan tu, mungkin ada isyarat tertentu. Misal kata kalau kita tunjukkan ke ataupun membuat tulisan tangan ke. Sebab kita ni kan orang Melayu, orang Timur ada. Kalau orang lain mungkin pelik-pelik lah kan dia punya syarat kan. Cuba elakkan bunyi-bunyi yang pelik. Contohnya kalau kita bercakap sendiri pun, elakkan macam saya di pesta setiap kali nak ada kita haramkan, kita ganti saya. Lebih baik dia berbanding kita keluarkan Okey, tapi itulah nampak baru cakap dah. Macam mana tu? Sebab kadang-kadang kita tak perasan terkeluar. Macam mana kadang-kadang kita Latihan. nak kawal? Kita anggap tu sebagai satu dosa. Contohnya saya elakkan bunyi sebab bunyi ni mengganggu. Di 27 Februari sampai jadi ni macam tak sedap. Kalau bagi saya 27 Februari hingga ganti dengan senyuman ataupun diam. Lebih baik diam daripada bagi kita huha macam tu. Ya? Kira mandatory kan benda tu. Jangan panjang sampai drag. But benda tu kita secara tak langsung akan menyebabkan audiens tak tertarik dah pada topik yang kita Tapi nak kalau bincangkan. orang bercakap kita tak payah macam ya okey kita kalau boleh nak meminimalkan bunyi yang tidak perlu dalam kita menawan audiens. Macam kita panggil pun elakkanlah sebab kita ni dalam benda yang formal, elaklah kita sebut korang sedangkan kita boleh guna kalian. Sebab Melayu ni banyak punya bahasa pilihan. Macam kita boleh panggil awak, anda, kamu. Jadi apa lagi yang berbanding kita panggil kau tu semua ada, ya. Betul. Macam saya tertarik kalau di Indonesia setengah orang, kalau kita pergi ke perkahwinan, macam kita nak beritahu orang yang datang kahwin majlis kita tu supaya hentikan membawa seperti apa hadiah kahwin yang paling popular? Tuala, jam, pinggan mangkuk. Ya betul. Macam kita nak beritahu supaya jangan bawa benda tu. Nampak macam kurang ajar kan? Tapi kalau di Indonesia dia guna perkataan seperti tanpa mengurangi rasa hormat, mohonlah di bawah hanya wang tunai sebagai hadiahnya. Tak dengan kurang ajar tapi dengan manis dan terhormat. Tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa kurangi rasa hormat, saya mohon dapat dibuka satu butang pada bajunya. Taklah kita nampak macam bosan.
ayat tu sangat magic tanpa mengurangi rasa hormat. Tanpa Kita mohon kepada mengurangi tetamu rasa hormat. yang telah selesai makan di SCC untuk bergerak, untuk beri laluan kepada tetamu yang lain untuk menjamu selera. Maksudnya kita taklah dah, siapa yang nak makan tu tak reti-reti ke nak belah macam-macam ramai lagi nak duduk kan. Itu bahasa yang kasar, tapi kita tanpa kurangi rasa hormat mohonlah timbang rasa untuk bertamu dan juga memberi luang kepada ayat tu memujuk hati dan juga tidak menyakitkan siapa yang mendengar. Macam Tuan Fitri sendiri, betul lah macam dia cakap, jangan main cakap je, tengok keadaan. Dan saya suka ayat tu, tanpa mengurangi rasa. Ya, betul. Maksudnya kita kena ada sopan santun, hormat tu. Saya nak tanya Tuan Fitri, kalau pembacaan buku, berminat dengan pembacaan dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia? Saya cari semua, tapi bahasa Indonesia dia lain sikit. Kadang-kadang bibi di rumah pun cakapnya manis ya. Sebab mereka dah terlatih dengan bahasa begitu, bahasa yang pidato. Ada bibi di rumah? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau kita tengok Indonesia ni mungkin bahasa mereka agak lain sikit. Kadang bahasa berbual biasa pun dah terdengar begitu indah. Jadi saya banyak juga merujuk kepada karya seberang. Kadang tajuk lagu ke ataupun tajuknya sangat dalam, tapi bahasa budak sekarang sangat deep ya. Ya, betul. Macam kadang bahasa tu simple, kadang kita kaji macam maksud salah macam cintaku bukan cinta biasa. Awak nyanyi boleh? Jika engkau yang memiliki. Lagu apa? Afgan. Oh, apa ingat? Jangan, Semua Zat. mungkin ingat? Saya tak tahu. Cintaku bukan jika engkau yang memiliki. Benda tu cinta Nampak macam biasa. tapi kalau kau memiliki tu cerita jadi lain. Itu simple tapi dalam. Jadi cabaran kita lah nak buat lirik yang simple tapi maksudnya Tapi memang ada penyampaiannya maksud dia. hebat lah. Betul. Saya sangat gembira sebab senyum. Tak tahu jawab sebab senyum dulu. Okey, sebab sekarang ni dari awal sampai sekarang kita diberi tips secara direct dan betul, indirect daripada betul. Tuan Fitri. Betul, Saya nak betul, tanya Tuan Fitri mengidolakan siapa dalam bidang pengacaraan? Ramai sebenarnya. Jadi tak ada yang spesifik, tapi saya suka melihat cara almarhum Dato' Mazli Lokman. Sebab beliau memanglah hebat sebab ada rezekinya dapat ikut bapa ke mana-mana tempat kan. Boleh pelbagai bahasa dan juga intonasi yang dimainkan tu nampak prestige. Saya juga suka Nurmala Samsudin, Zainal Arifin kan. Setiap orang mesti ada dia punya aura. Sama aura ni tak mestinya benda yang gempang, kadang kita punya relax dan tenang tu satu aura. Ya, betul. Macam apa aura ideal? Aura saya suka relax lah. Mungkin aura anda relax. Semua apa aura? Ya Allah, yang tu saya tak pasti. Kena tanya orang apa aura saya. Betul. Apa pendapat? Pendapat awak. Pada pendapat saya, aura Asmah ni dia banyak idea. Dia ada banyak sangat nak berkongsi idea. Itulah aura dia. Okay, jadi kita lain orang lain pandangan kan. Jadi maksudnya setiap orang mesti ada aura. Kan kita rasa aku ni tak ada aura lah. Semua orang mesti ada dia punya aura. Kadang-kadang dia tak buat apa pun dia jadi aura dia. Kalau kita tengok macam makcik-makcik sapu sampah kan. Walaupun dia hanya seorang cleaner tapi cara dia sapu sampah tu ada gaya. Kalau kita buat uji bakat, sapu sampah kita mesti fail. Sebab tak pernah mungkin pegang penyapu. Ya, betul. Tapi cara dia tu sapu tu Betul. hidup watak tu. Kita jangan pernah rendah kepada orang lain sebab setiap orang tu ada aura dia. Ya, masing-masing ada aura dia. Jangan kita senang-senang nak tengok orang tu tak pandai, kita kata dia tak ada aura. Dia ada aura dia. Ada soalan daripada Facebook, Tuan Fitri. Daripada Abam Live. Buku favorite Tuan Fitri. Okey, saya ada beberapa soalan ya. Okey, buku favorite sebenarnya sekarang saya baca Masnawi karya Rumi. Tahu tak Rumi siapa? Siapa itu Rumi? Saya pernah dengar lah Rumi ni satu nama yang cukup hebat dalam dunia, bukan hanya di Malaysia tapi di seantero dunia. Penulis Jalaluddin Arab. Rumi. Oh, okey. Jalaluddin Rumi. Dah karya tu dah berusia 800 tahun dan diterjemahkan dalam lebih 80 bahasa. Jadi sebab Jalaluddin Rumi ni memang semua orang kan wow, sebab pengkritik barat zaman dulu pun macam surrender sebab apa ni gilanya, memang tak masuk akal. Dia punya tarikan magis perkataan tu sangat hebat. Kalau saya baca tu macam wow, semua wow sebab hebat. Contohnya dia kata dalam hidup yang singkat tarikan nafas ini jangan tanam apa-apa kecuali cinta. Maksudnya jangan tanam apa-apa kecuali cinta. Dalam bab cinta jadilah seperti matahari. Sebab apa? Sentiasa menerangi dan tak pilih siapa pun untuk disinari. Betul tak matahari kata tak nak sinar yang ni, tapi dia sinar semua muka bumi. Dalam bab sedekah adalah seperti air sebab sentiasa mengalir. Dalam bab menjaga keaiban jadi seperti orang mati. Kita kunci
rahsia dan keaibannya. Jadi memang tapi hebatnya Rumi ni sampai di Turki dipanggil sebagai Maulana ataupun Mevlana. Sampai anak saya pun sebut nama Mevlana. Sebab dia punya tarikan hebat perkataan tu geliga lah dia punya pemikiran. Penggunaan ayat dia tu sangat tinggi sebenarnya. Bila kita baca, Sebab dia ada aliran Sufi. ya, aliran Sufism tu. Betul. Dia ada aliran Sufism. Kita ada lagi soalan daripada Okey, Facebook. Ikhwan katanya Cik Fitri di USM ambil course apa? Saya major dalam filem dan penyiaran, minor dalam pengajian Islam. Jadi pengajian Islam tu bukanlah maksudnya kaji Quran ke apa, tapi saya hanya ambil minor melibatkan 4 paper je, iaitu pengantar pengajian Islam, munakahat, akidah Islamiah dan perundangan Islam. Okey, baju hitam tu tak goreng. Itu dia cakap kat saya tu. Tapi tak apa, nanti kita settle selepas ni ya. Okey, siapa nak menuju wawasan malam ni? Malam apa? Malam Jumaat. Jumaat. Jadi kepada siapa nak menuju wawasan? Aizah nak menuju wawasan? Okey, Fitri. Okey tak? Ya, Ada betul. lagi soalan daripada Nazaliza Hassan. Terima kasih Puan Nazaliza kerana bertanya bagaimana tercetusnya cinta dan minat Fitri dalam bidang bahasa. Oh, itulah dia sebab bahasa umur 5-6 tahun kan kita duduk kampung kan zaman 80-an. Jadi mana ada apa-apa. Jadi saya selalu selak buku kakak-kakak sastra kan. Dia buku umur 6 tahun dah mungkin menyelak buku sastra tapi tak faham apa-apa. Antara buku sastra yang Ya. diselak masa tu. Bunga gerimis, Sakura mengorak kelopak kan. Tapi tak faham apa-apa pun tapi saya tertarik. Bila dengar lagu yang lirik dia hebat, saya rasa macam nak salin. Jadi di situ bermulanya bahasa. Bermulanya dengan salin tu sahaja. Sebab saya tak suka dengan orang maki hamun. Oh. Macam orang maki hamun ni macam ya Allah, macam sesara hidup kan. Ya, betul. Saya suka dengan orang cakap yang elok-elok, yang manis-manis. Jadi situ membawa kepada kebaikan. Dan saya percaya kalau kita sebut perkataan yang baik-baik, kita pun akan mendapat rezeki yang baik. Ya, Macam itulah. betul. Kita sebut soalan baik-baik, kita pun akan dapat rezeki yang baik-baik. Kita ada soalan lagi. Ada lagi Boleh soalan. tak Cik Fitri nyanyi sikit? Itu dia, saya diuji dengan suara yang sumbang. Tapi Allah beri kelebihan sebab bahasa ni saya dapat tulis lirik lah. Oh, ada buat penulisan lirik? Lirik ya. Terlepas yang hits lagu Sampai Bila, nyanyi sikit. Misha Omar. Sampai bila. Okey, itu terlepas. Dan juga Terlalu Memuja, pernah dengar? Terlalu Wani Hasrita. memuja Wani Hasrita. Boleh bagi sikit intro? Nyanyi sikit Azad. Ya. Biarlah aku sendirian tanpa cinta. Sambung. Tak ingat lah. Saya ingat dekat tu je. Okey, akan datang insyaAllah saya akan kolaborasi dengan Siti Nodiana Oh, dan Liza Hanim. Yang terbaru lagu Ipoh Hafiz, lagu sebuah OST di TV3. Okey, juga baru-baru ni juga Izzat Lazim dan Zabani lagu 5 Aksara. Pada anda apa itu 5 Aksara? 5 aksara pada pandangan saya Okey, pada pandangan saya rukun Islam lah. Pada pandangan Apa saya. maksud aksara? Aksara itu kata kan? Aksara tu huruf. Huruf. Jadi huruf. Saya tak tahu. Mungkin cinta pun 5 huruf. C-I-N-T. CINTA. Cinta Mungkin betul. kalau anda bergantung kepada apa yang anda inginkan. Kalau ISLAM Islam, Rasul ke Quran ke, jadi terbuka mesej dia. Terbuka. Kalau Betul. tuna aksara apa maksud? Tuna aksara. Apa maksud tuna aksara? Asma tahu tak? Tuna aksara. Banyak kami kena membaca Masya lagi ni. Allah. Apa itu tuna aksara? Itu Tuna tunaikan. aksara maksudnya buta huruf. Oh. Aksara di huruf. Tuna ni maksudnya cacat Bukan- celah. bukan tunaikan. kekurangan. Bukan. Di Oh. Malaysia lebih kepada ni. Saya pernah buat kuis bahasa. Saya kata apa maksud tuna aksara. Semua orang tak dapat jawab. Kecuali tiba-tiba ada pakcik cleaner yang datang. Rupanya pakcik itu orang Indonesia. Dia yang menjawab. Dia muncul sebagai Tuna pemenang. aksara. Ya. Aidil, banyaknya kita kena membaca ni. Banyak kena baca. Sebab membaca, membuka cakrawala minda. Cakrawala Minda. Membaca membuka cakrawala minda. Aduh, hai. Okey. Okay, daripada Abang Melaih Daripada lagi. Abang, macam mana nak jadi MC tapi tak nak berbunyi skema? Okey, sebab macam ni, setiap orang dia punya karisma. Macam saya, setiap orang ada dia punya kesesuaian. Okey, contohnya saya ambil ada tak Haji Ahmad Nur Sulaiman, pengacara program Halakah. Okey. Ya. Cuba suruh dia buat program melodi. Um, Dia hebat tak? Hebat? Tapi tidak sesuai. Okey, misal kata kalau kita buat anda jadi host program apa yang sesuai? Saya lebih suka pada agama lah, keagamaan. Keagamaan. Kalau saya suruh buat pertandingan Ratu Cantik, sesuai tak? Dia akan agak lari lah. Boleh buat tapi jiwa tu tak ada di situ. Okey. Satu persoalan jiwa, dua personality, tiga kesesuaian.
Kadang kita tak terpilih bukan sebab kita tak bagus, tapi tak betul. sesuai. Misal kata kalau sebagai contohlah macam Nilofa kan, dia image dia apa? Prestige, cantik, jelita, mahal kan. Apa lagi yang berkaitan dengan Nilofa? Menawan. Menawan. Sudah tak kalau saya jadikan dia model untuk belacan ke tak kan? Sebab Bukan dia nak merendahkan bukan, lah, tapi guna macam tu best, jiwa tapi tu. dia lebih kepada mungkin Tidak, benda yang nampak eksklusif, kesesuaian, yang Ya. limited edition. Betul. Okay, macam itulah. Macam saya, takkan saya nak buat program yang tak sesuai dengan saya. Ya. Cik Asma, boleh tak kalau buat program World Cup Piala Dunia. Mesti buat pasal bola. Terus dah senyum. Kalau dia buat program tu pasal masa-masa teriak-nanya ibu-ibu yang didera ke kan. Muka dia macam muka tulus suci kan. Jadi sesuai lah, nampak menjiwai Tak, kan. awak dengar Aidil. Muka saya tulus suci. Tulus suci. Tapi saya menarik yang awal tadi tu. Ibu-ibu yang didera tu. Yalah, mungkin program kewanitaan ke. Kewanitaan je lah. Lebih macam opera lah. Okay. Menceritakan. Jadi setiap orang kena cari dia punya apa kekuatan tu. Kekuatan dia. Jangan paksa buat benda kita tak minat, tak jadi. Jadi adakah macam Tuan Fitri cakap, kita tak boleh paksa orang. Ya, Asmah betul. kan? Jadi adakah kalau dibagi task, kita kena buat benda tu juga? Kalau task tu lain cerita, tapi kalau ada peluang dan juga ruang, kita pilih kita punya kekuatan. Okey, Ada ada soalan lagi daripada soalan. Aizat Jaafar. Okay, Dan selain hosting sebelum tu di TV, daripada apa lagi Muhammad Al-Hafiz. kerja lain yang Cik Fitri buat selain bersama anak-anak keluarga? Okey, saya sekarang ni suka travel. Sebab saya suka berada di tempat baru. Setengah orang dia nak tempat yang big cities, London, UK, New York semua kan. Saya tak kisah, asalkan negara baru, tempat baru saya suka. Saya pernah dihantar ke tempat-tempat orang berperang, tempat-tempat yang saya baru balik daripada Palestin, Jordan, Turki yang dekat kawasan perang. Jadi untuk jejak Rasul yang bakal bersiaran pada Ramadan ini. Jadi maksudnya itulah. Banyaklah perkembangan yang Tuan Aizat sendiri sedang buat sekarang ni. Ada lagi soalan daripada Facebook. Asma boleh baca? Tuan Fitri. Tuan Fitri. Okay. Hai Tuan Aizat pula. Tengok saya dah lari dah saya punya. Minta maaf ya. Okey, dari Encik Muhammad Al-Hafiz Encik Abdul Muhammad Rahman. Al-Hafiz, ya. Macam mana nak jadi diri untuk lebih confident dan tenang bila bersama dengan audien yang ramai lah. Okey, kita dengan satu kualiti. Sebab Saya pun dah tak tenang ni. Kita bercakap ikut rentak jantung. Kalau awak cakap awak suka kat someone, mesti awak nervous tak? Nervous. Macam awak cakap tu macam mana? Sebab kita bercakap ikut rentak jantung. Kalau kita berdebar, jantung berdebar, cakapan pun tak menentu. Kalau kita cool down, jadi sampai. Atau kalau menikah pun kita debar, mungkin banyak kali lafaz lah. Jadi ketenangan tu satu kualiti. Sebelum saya pun sebagai seorang MC yang profesional, tetapi kadang-kadang memang diuji juga dengan berdebar. Terutama kalau VIP tu terlalu ramai. Saya pernah buat ada salutation dia sampai 3 muka surat. Allah. Bayangkan yang datang untuk majlis tu ada Sultan Brunei, kemudian ada yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Negeri-Negeri, menteri-menteri, ramailah. Cabaran lah tu. Cabaran, dan yang paling mencabar sebab ada arahan supaya tukar skrip 2 minit sebelum Agong sampai. Kalau kita tak ada pengalaman, mestilah pengsan ke apa kan. Tapi sebagai pengalaman tu, kita relax, tenang dan yakin kita boleh buat. Kalau orang Islam, kita mungkin berselawat ke apa ke. Dan mungkin setengah orang dia mungkin kalau nervous, dia akan ke toilet ke. Ya, Kan? Jadi kena tahu apa yang akan melegakan kita. Ada setengah mengatakan bahawa kita kena buat teknik bubbly. Itu terpulang orang lah. Lain orang lain demi cara. Lain orang lain lah cara dia. Okey, kita ada soalan lagi dari Facebook. Nur Cempawan Mak Abu. Abu. Antara minat dan suara yang sedap, mana yang penting? Okay, sebab bidang ni dia amat memerlukan bakat. Kalau minat je tapi tak berbakat, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada setengah orang pada mereka macam bakat tu boleh diasah. Macam mana? Kadang bakat ni Allah yang bagi, tak boleh nak kalau memang tak bakat. Gifted juga ya. Memang susah lah. Kalau dia boleh buat pun level-level tertentu lah. Tak sama dengan Allah bagi lah. Kita boleh buat tapi tak sama dengan kadang orang tu bakat terpendam. Maksudnya dia ada bakat yang Allah bagi tapi terpendam. Kadang memang tak ada bakat langsung. Memang Allah tak bagi. Itulah beza dia. Maksudnya kelebihannya di bahagian lain, di tempat lain. Di bahagian lain. Mungkin dia lebih kepada juru kamera ke, pencatat maklumat ke, ataupun MC untuk keluarga dia ke, usrah ringkas macam tu je lah. Bukanlah untuk tampil ke depan press itu, tidak lah.
Okey. Ada lagi soalan Aidil? Ya, ada lagi soalan daripada Aizat Jaafar. Saya dah 2 kali tersilap sebut nama ni. Takut kita sebut lagi sekejap lagi. Jangan panggil Tuan Aizat. Jangan panggil Tuan Aizat Dalam usaha menawan audiens dengan lirik tulisan, adakah Tuan Fitri sangat memilih artis yang akan melantunkan lirik anda? Ya, bila dapat artis hebat, satu rezeki lah. Contohnya saya bagilah ramai penyanyi hebat. Kadang bila dengar orang ni nyanyi jadi lain. Sebab lain artis, lain interpretasi. Kadang ayat tu biasa je. Contohnya macam sampai bila, kalau orang ni sampai bila je, tapi bila Misha nyanyi dia jadi sampai bila yang baru tu je dah sedap. Kalau mungkin pernah juga kerjasama dengan Siti Nurhaliza, dia boleh bagi pilihan lah. Dia buat macam ni sedap. Macam contoh saya buat dengan Liza Hanim. Jadi mereka ni memang berbakat besar. Jadi kadang melodi tu biasa, tapi air suara mereka tu mengubah segalanya. Sebab itulah bakat ni sangat istimewa. Dan bila dapat artis yang hebat, dia mampu mencantikkan lirik tu, jadi dia angkat mesej dalam lagu tu jadi satu yang hebat. Okey, selalunya apa yang Tuan Fitri nak sampaikan melalui lirik Tuan Fitri tu dalam lagu-lagu yang dah di utara apa? Okey, kalau boleh dalam lirik saya tak ajak orang untuk bermaksiat lah. Maksudnya mari pegang tangan, mari bercumbu ke, mari apa-apa kan. Sebaliknya cinta tu kan luas kan. Ikut apa yang kita tafsirkan lah. Cinta yang baik, ada moral dalam lagu tu lah. Taklah kita ajak orang buat pelik ke, yang macam lirik barat kan ada yang macam bercanggah dengan nilai timuran. Ya, maksudnya tidak ada nilai-nilai yang negatif lah dalam lirik tu sendiri. Betul. Kita berbalik pada sebelum tu saya nak tanya sendiri. Saya sendiri sebagai host, okey? Okey. Macam kita nak bertanyakan soalan, macam sekarang ni live. Kamera yang rakam kita. Tapi kalau dengan audience kadang-kadang berlaku interaksi yang salah. Kita nak bercakap tapi kadang kita terlupa kita nak bercakap, tapi kadang kawan-kawan kita pun ada macam kontak kita, floor manager dia bagi tahu macam tu. Jadi macam mana kita nak tenangkan diri kita, coolkan masa tu? Ya, sebab bila on duty kita punya pemikiran kena fokus. Ya, betul. Sebab tu kalau macam MC ataupun host di TV dia ada earpiece. Macam mana kalau program live nak dengar arahan penerbit, nak jawab panggilan, nak membaca wangan di Facebook, nak membaca ini, nak berfikir spontan, nak menukar maklumat. Sebagai contoh, ideal bagi tahu orang siapa nak pergi kencing ke apa ke, bagi tahu toilet kat level 2. Macam nak tukar secara spontan ayat yang formal. Kita nak cakap kepada hadirin siapa yang nak kencing, tak kan maksudnya kepada hadirin sekalian ingin kita namanya kita kena pandai untuk mengubah. Ataupun kita dapat arahan isteri PM tak datang, kita nak ubah ayat yang formal. Kita dah lah tengah ada on duty ni, tiba-tiba masuk maksudnya macam tu pula. kena ubah. Katanya sebut nama Permaisuri Agung sekarang. Kalau tak ada pengetahuan macam mana? Maksudnya kena bersedia dengan Google, kena bersedia dengan arahan, kena bersedia dengan teks. Kena sebenarnya DMC host ni sangat mencabar. Maksudnya Asmah, sebelum kita mula tu kita dah kena ada kajian. Sebab tu dah kena bayar mahal juga dekat MC host ni. Ya, betul. Bukan senang dia membawa prestige. Bayangkan kalau kita program besar, ya sampai je VIP kita kena umum. Kita kata terimalah Perdana Menteri Malaysia ke Dewan SACC. Kalau kita suara tak sedap, sampai tak prestige tu. Terimalah. Jadi dia akan merencatkan prestige. Prestige tu, nama tempat tu dan nama. Hanya dengan suara sebegitu. Bukan kita nak hina orang, tapi ada kesesuaian dan juga Islam pun mengiktiraf daya usaha dan kepakaran kita. Betul. Ya, betul. Abang live. Soalan lagi pada Facebook ya, Tuan. Macam mana nak cover penat lesu bila depan audience? Yang ni cabaran sebenarnya. Memanglah sebab sangat. Ini pun program keempat saya hari ni lah. Jadi kadang kita dapat bohongi, kadang kita dapat senyum tapi mata kita letih kan. Jadi saya sebagai MC contohnya macam buat PRU tu kan. Saya kena standby pukul 6 petang. Program habis 7 pagi. Cakap berapa jam tu? Sebab election masa tu kan panjang. Yalah, betul. Jadi sampai nampak, saya sendiri pun nampak masa tu memang Tuan Fitri dah. Wah, tu dah lesu. Kita dah bagi tenaga. Jadi kadang-kadang kita dapat bohongi lah. Kena terima keadaan. Tetapi jangan sampai kita pengsan cukup lah. Sebab ada orang yang pengsan ketika live. Ada yang pengsan ketika live. Ada lagi soalan daripada Nazaliza Hassan. Bagaimana untuk dapatkan ilham bagi menghasilkan lirik dan puitis dan diingati? Banyak tanya pasal lirik ni bila dah bersentuh bab lirik tadi. Lirik Bagaimana nak menghasilkan lirik yang diingati dan puitis? Sebab kalau dia banyak kombinasi, lirik yang padu, penyanyi yang hebat, melodi yang cantik dan promosi yang kena. Kadang-kadang penyanyi dah hebat dah, semua dah bagus tapi tak promo. Ataupun
tak ada rezeki tapi tak ada magic moment. Contohnya lagu tu mungkin sedap, tiba-tiba drama viral. Jadi lagu pun angkat sekali. Dia saling berkait rapat lah. Banyak lagu yang hebat tapi tak menjadi sebab mungkin tak ada faktor itulah. Maksudnya kita kena universal. Bukan satu pihak sahaja tapi semua sekali Asmah. Ya betul. Semua sekali kena memain peranan. Kalau setakat lirik je hebat tapi kalau penyanyi dia tak ada apa-apa kualiti, Betul. sama juga. Susah juga. Okay. Betul. Aidil, sekarang kita berada di Pesta Buku Selangor. Ya, betul. Jadi kita nak tanya jugalah dengan Tuan Fitri Apa tentang tabiat membaca dan perkaitannya dengan pengacaraan. Terangkan betul. lebih sikit Betul. lah. Kalau kita tak sebagai host MHI, kalau kita tak baca akan nampak, minta maaf ya, nampak BODOH. Kalau kita tak membaca sebab zaman sekarang kalau macam kita tengok perubahan politik itu kan, kalau kita tinggal 5 minit berita kan rasa dah macam-macam boleh jadi kan. Kena sentiasa, kata kuncinya upgrade. Sentiasa kemas kini. Jadi nak tak nak memang itu. Sebab sekarang ni pernah tak awak beli surat khabar nak tahu apa berita yang Pernah. maksudnya yang mana lagi cepat, online ke tunggu surat Bagi saya khabar? surat khabar. Bagi saya lah, sebab saya travel naik motor hari. Okey. Kadang kalau saya pergi kedai minyak saya akan nampak surat khabar Surat khabar tu yang semalam punya cetak. Ya. Maksudnya yang lagi laju je lah berita online Ya, lah. berita online lah, Okey, betul-betul. apa yang berlaku kan? Okey. Jadi maksudnya kalau surat khabar tu berita yang dicetak semalam. Zaman dulu orang tak ada phone, maksudnya kalau tak sabar nak bangun pagi sebab nak pergi kedai makan, nak cari surat khabar. Tapi zaman sekarang Betul. Ya. Handphone lah. Yang okey. ni lebih pantas sebenarnya. Tapi apa pula pandangan Tuan Fitri tentang banyak yang menggunakan media sosial, softmax, handphone, gadget berbanding menggunakan peripheral pembacaan ni? tak apa, sebab lagi pun banyak berita dah transform. Dulu mungkin platform printing tapi sekarang ni dah bergerak ke digital. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Yang penting adalah baca. Ya betul, baca. Pentingnya adalah baca. Tak Kenalah. kisahlah Betul. buku ke printed ke non printed ke. Okey. Jadi Aidil ada apa-apa Okey, lagi? terima kasih pada Fit Saleh tiap-tiap pagi tengok MHI. Dan ini tahun ke, cuba teka, saya ke MHI dah tahun ke berapa belas? Saya kalau teka dia dapat hadiah tak? Okey, saya bagi hadiah nanti. Apa hadiah? Apa teka? Okey, jadi pengacara dah 17 tahun kan. Saya teka MHI 13 tahun. 13. 14. Jawapannya 15. Maksudnya saya membesar dengan MHI. Pada zaman saya 20-an, bujang 30-an, sampai sekarang dah nak masuk next year dah 40. Anak 4-nya saya masih lagi bersama MHI. Di MHI ni part of my life. Kalau saya bagi tahu terus terang ya, kalau saya tak bersiaran lebih kurang seminggu 2, rasa macam kosong. Sebab benda apa pun kita buat, kalau kita tak praktis kan rasa macam Cik Aizat dia menyanyi, cuba tak menyanyi 2 bulan, akan hilang. Kita boleh hilang banyak perkara. Ada orang yang hilang cinta, ada orang Kenapa tangan di sebelah sana tu? ada orang dia hilang sentuhan. Dulu aku boleh lah bawa motor lalu tapi tak jadi. Hilang sentuhan, hilang aura. Dulu dia ada nyanyi je orang semua pengsan, histeria. Tapi sekarang orang pun tak tahu. Kenapa? Hilang aura. Hilang aura. Kalau dulu boleh nyanyi sampai boleh lama-lama. Jadi sekarang tak boleh sebab tak jadi. Hilang sentuhan. Jadi perkara yang paling saya takutkan kalau Allah tarik ialah hilang kita punya karisma tu. Namanya kita cakap ni merapu, meraban semua. Jadi moga-moga kita semua ni ada InsyaAllah. kebijaksanaan dan hikmah insya-Allah. InsyaAllah. Aura boleh hilang tau Aura Aidil. boleh hilang, Ratu. Betul kita juga. kena sentiasa Kalau upgrade. kita tak pakai, aura boleh hilang. Okey, kita telah pun sampai ke Penghujung slot kita FB pada hari ini. Ya, Dan terima betul. kasih atas perkongsian maklumat, ilmu dan kami pun berharap yang kami dapat terapkan ilmu yang telah diberi oleh Tuan Fitri sendiri walaupun Baik, kita minta maaf tadi saya bergurau tanya soalan. tak apa. Bukan tujuan saya untuk merendahkan, tapi soalan ni lebih kepada kita berkongsi. Jadi ambil iktibar sebab saya pun bermula daripada bawah. Saya jumpa ramai orang. Kalau tadi saya bergurau lah, saya sebut nama artis ke apa ke, saya sebut nama makan tradisional belacan ke. Itu hanya untuk ilmu dan contoh yang mudah. Ataupun tadi saya sebut pasal apa tadi? Menuju wawasan. Menuju wawasan 2020. Semoga lebih ramai orang yang mendapat wawasan. Tak apa. Dan semoga apa yang saya kongsikan ni jadi ilmu dan juga saham kita di akhirat nanti insya-Allah. InsyaAllah. Menuju wawasan tu kita boleh praktikkan. Apa pun ingat pesan Allah dalam Quran, Iqra. Bacalah. Dengan pembacaan akan menambah ilmu.
Dan insya-Allah suka Betul. untuk saya ingatkan perbincangan santai ini adalah pendapat peribadi dan tidak berniat untuk menyinggung mana-mana pihak. Dan Aidil, jangan lupa datang ke Pesta Buku Selangor 2020. 2020. Ya, teruskan bersama kami. Ada banyak jualan buku di PBS 2020 dan setiap pukul 6. Macam pukul 6 ni kita janji kan, kita nak bawa Fitri Haya, bawa artis. Anda nak tahu siapa? Besok kita ada meet and greet bersama Sisi Iman. Ya, betul. Jadi Asmah, boleh? Boleh, insya-Allah. Dan kita akan berjumpa lagi esok pagi. Ya, esok pagi untuk FB Live Session. Okay, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak-banyak. Bye.